Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program Bual Bicara Debaran PRU yang ke-13. Berdebar. Mengapa rakaman ini dijalankan? Tujuannya adalah untuk memastikan rakyat dan pemilih dapat menilai di manakah faktanya dan di manakah huraian yang jelas daripada pimpinan-pimpinan yang mempunyai pengalaman dalam bidang politik tanah air kita pada masa ini. Bersama saya pada hari ini adalah Ketua Penerangan Perkasa, iaitu Saudara Roslan Kasim. Kita datangkan khas pada hari ini untuk beliau memberikan komentar berkaitan dengan isu dan juga senario politik tanah air. Selamat datang, Saudara. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan calon lama dan calon baru. Adakah kereta lama itu sesuai dipakai ataupun kereta baru ini lagi laju kita gunakan? Kerana kedua-dua kereta ini perlu berkhidmat kepada tuannya. Dalam konteks bernegara, tuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat. Untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memetik satu artikel yang ditulis oleh Saudara Zaini Hassan yang ditulis dalam utusan. Beliau menyatakan bahawa BN akan menampilkan 80% calon baru dan hanya 20% calon lama bagi PRU yang ke-13. Tapi kalau kita analisis kesemula, pada PRU yang ke-12, strategi BN menampilkan 60%. Masih lagi 60-40, maaf saya, 60 calon baru dan 40 calon lama masih lagi mempunyai isu-isu boikot. Jadi pada pandangan saudara, adakah strategi yang dimainkan oleh Barisan Nasional ini akan memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional ataupun memberikan kemusnahan kepada Barisan Nasional? Silakan. Ya, Saudara Asri. Pada saya, soal lama atau baru bukan kriteria utama. Baru tak semestinya baik, lama tak semestinya buruk. Serupa macam tua dan muda lah. Tua tak semestinya pejal, muda tak semestinya rapuh. Macam kereta tadi lah. Ya? Kereta lama, kereta baru. Kereta baru tak semestinya the best. Kereta lama tak semestinya langsung tak boleh terpakai. Betul. Kecuali kereta itu sudah tidak boleh di-repair lagi. Irreparable punya kereta dan scrapyard lah. Ya? Kita hantar ke kilang besi buruk sajalah. Okey. Dalam konteks ini, pada saya, ya, soal lama, soal baru, soal tua, soal muda itu relatif. Yang paling penting, seperti disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, winnable candidate. Ya, betul. Maknanya calon yang boleh menang. Apa kriteria calon yang boleh menang? Sudah tentulah, pertamanya, disenangi oleh rakyat. Yang kedua, dia boleh memberikan suatu pengharapan. Rakyat berjumpa dia, tengok dia pun rasa nak jumpa lagi, rasa nak tengok lagi. Tapi kalau jenis calon yang kita tonjolkan, bila rakyat sekali berjumpa, taubat nasuha orang. Menyampak terus. Taubat nasuha tu. Menyesal. Tak nak jumpa lagi. Menyesal. Kefarasatan yang tak amat sangat. Jadi ini sudah tentulah tidak memungkinkan. Ya. Untuk PRU 13, saya penuh yakin Perdana Menteri sudah pun berbuat sesuatu dan sudah pun mengkaji dan meneliti. Dan saya kenal Datuk Seri Najib bukan orang yang buat sesuatu berdasarkan rambang atau sembrono. Sebab tu daripada awal lagi beliau kata beliau nak buat transformasi politik. Antara transformasi yang beliau buat ialah bahawa untuk calon, engkau adik aku ke, engkau blue eye boss aku ke, kawan aku ke, itu bukan kriterianya. Kriterianya on paper. Maknanya budaya kronisma tu dah tak ada lagi. Budaya kronisma dan nepotisme, budaya ampuism dan bodeism itu tidak akan berjalan. Tadi saya ada porsi menarik perhatian tentang 60% calon baru, 40% calon lama ketika PRU ke-12 yang lalu. Ya, pada saya, ketika itu banyak calon-calon baru yang dibidan terjunkan. So bila berlaku proses membidan terjunkan, tanpa berunding, tanpa bermesyuarah, tanpa dimaklumkan terlebih dahulu kepada peringkat bahagian. Kita ni orang Melayu, orang kata bila nak masuk rumah bagi salam dulu. Kemudian
kita ambil hati dulu, kita kena belai, kita kena fahamkan, kita kena rasionalkan, hujahkan kenapa perlunya kita mengambil. Then orang Melayu ni lembut. Bila kita tersilap, kita minta maaf, dia akan maafkan. Tapi orang Melayu ni lembutnya ada batas. Kalau kita kurang ajar, dia akan 10 kali lebih kurang ajar. Jika kita sombong, dia akan 10 kali lebih sombong. Jadi maknanya suasana itu harus dilakukan mengikut tata cara tertib dan cara yang sebaik mungkin dalam konteks win-win lah, ya. Bahagian pun ada dihormati, dinilai dan dihargai pandangannya. Dalam masa yang sama, pimpinan peringkat negara juga harus dihormati pandangan dan peranan mereka. Baik, saudara. Saudara nyatakan tadi bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib sedang membuat suatu transformasi, telah meneliti senarai calon. Baik, berlaku satu keadaan di mana pucuk pimpinan telah diserahkan namanya. Calon ni kita dah serahkan namanya kepada pucuk pimpinan dan Perdana Menteri suka calon ini. Tapi, apa yang berlaku di peringkat bahagian dan pelaksanaan bahawa rakyat di bawahan bahagian tidak mahu calon yang diberikan ataupun yang dipilih oleh Perdana Menteri tersebutlah. Jadi YB ni kita akan berkhidmat di kawasan, bukan berkhidmat untuk Perdana Menteri. Seperti yang saudara Roslan katakan, bodeism, kronism dan sebagainya, tidak ada lagi budaya itu dalam UMNO. Macam mana kita nak selesaikan isu ni? Ya, Saudara Asri, ini persoalan hati. Baik. Ya. Persoalan hati, persoalan minda dan persoalan kecenderungan. Ianya bukan benda yang overnight change. Dia berlaku secara gradual. Okay. Jadi maknanya dalam konteks ini, kita di peringkat bawah haruslah mendengar nasihat mantan Perdana Menteri kita, Tun Mahathir, kata bahawa yang paling penting sekarang ini kita memenangkan parti dulu. Kita membentuk kerajaan dulu. Kemudian adalah ya satu dua perkara yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama. Saya penuh yakin manusia dia bersedia untuk berubah, bersedia untuk dirubah. Jadi maknanya kesediaan itu harus ada. Bersedia untuk dirubah dan bersedia untuk merubah. Jadi kedua-duanya harus ada. Barulah ia akan seiring dan sejalan. Maka insya-Allah akan membentuk sikap esprit de corps, kerjasama. Semangat sepasukan, semangat kekitaan, senasib seperuntungan, ya, seperjuangan. Dan yang lebih penting, perjuangan kita bukan kerana individu, tetapi perjuangan kita kerana agama, bangsa dan tanah air. Saya nak tarik pandangan, perhatian saudara Roslan. Ya. Berkaitan dengan isu lompat parti. Ini bukan soal lompat kata ataupun lompat parti. Ini melibatkan prinsip. Ya. Saudara sendiri pun merupakan tokoh pemuda PKR, pernah menjadi pemuda Negeri Sembilan, pemuda UMNO Negeri Sembilan, merupakan orang yang biasa dalam sepak terjang politik ini. Kalau kita lihat dalam 2008 terdapat banyak pimpinan. Tak kira dalam kerajaan ataupun pembangkang. Kerajaan kita boleh tengok Datuk Kadir Syed Fadilnya, kita boleh tengok Datuk Chua Joy Mingnya, pembangkang pun saya tak payah sebutlah. Ramai, ya. Jadi mereka ni akan keluar parti. Pada penelitian saudara Roslan, saya nak tanya, adakah terdapat pertandingan 3 penjuru ataupun calon-calon yang bebas ini akan di-recycle? Akan di-recycle semula dan diberi brand baru dan dijadikan sebagai calon untuk kawasan Barisan Nasional. Jadi adakah akan berlaku masalah dalam jentera pelaksanaan parti di peringkat bawahan? Silakan saudara. Pada saya, dari segi strateginya, eloklah dielakkan daripada pertandingan 3 penjuru. Ya, dari segi strateginya, biarlah 1 lawan 1. Baik. Yang keduanya, pada saya, soal keluar parti, lompat parti, ada bersebab. Ya. Yang daripada BN keluar pergi sana, sebabnya adalah 1-2 benda yang dia tak puas hati, tak dapat. Walaupun selama ini dah macam-macam dia dapat. Yalah. Tak dapat satu. Bak kata orang tua-tua, panas setahun, jas rosak dek kerana hujan sehari. 10 benda dia dapat, 1 benda je dia tak dapat. Dah terlalu. Jadi pada saya itu tak betul lah. Orang macam saya, macam kawan-kawan dalam PKR ni, kita keluar parti sebab kita
Allah pun kata lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Kamu ada hati, apakah kamu tak faham? Kamu ada mata, apakah kamu tak lihat? Kamu ada telinga, apakah kamu tak dengar? Berkaitan dengan prinsip. Berkaitan dengan dasar, dengan falsafah, dengan apa yang sedang diperjuangkan ketika itu. Baik. Jadi melihat dan membandingkan, apatah lagi macam saya pernah bersama dengan BN ketika itu, sebelum itu jadi Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sembilan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Jempol, kemudian bila PKR jadi Ketua Penerangan PKR Malaysia, Ketua PKR Negeri Sembilan. Saya bandingkan dua budaya, dua senario, dua keadaan. Maka pada saya ketika itu kita sedang berada di suatu persimpangan. Persimpangan antara perjuangan yang benar dengan perjuangan yang palsu. Perjuangan yang hak dengan perjuangan yang batil. Perjuangan yang ma'ruf dengan perjuangan yang mungkar. Perjuangan demi kerana agama, bangsa dan tanah air dengan perjuangan hanyalah untuk membela seorang individu. Baik. Maka saya buat kesimpulan ketika itu perjuangan yang benar, yang hak, yang ma'ruf, yang demi kerana agama, bangsa dan tanah air adalah kembali mendakap UMNO dan Barisan Nasional. Itu alasannya. Jadi dalam konteks PRU akan datang, apakah akan di-recycle? Pada saya kita ruang perbincang ada. Pada saya tokoh-tokoh yang telah menang atas tiket PKR sekarang, atas tiket bebas, mereka punya peranan sebagai third force. Dalam suasana yang berlaku sekarang ini, third force itu tidak boleh dinafikan peranannya. Kadang-kadang third force itu merupakan penentu. Pada saya ruang untuk kita berbincang, ruang untuk beri peranan, dan saya amat yakin bahawa tidak akan berlaku pertandingan sesama kita tiga penjuru. Sebab akhirnya kalau tiga penjuru akan jadilah apa yang dikatakan menang sorak kampung tergadai. Adakah saudara setuju bahawa bertambahnya perpecahan di dalam masyarakat disebabkan pertandingan tiga penjuru ini? Silakan. Ya, yes. Bertambahnya perpecahan, pertama tiga penjuru. Yang kedua, perpecahan yang kita lihat sekarang ni yang jelasnya di kalangan orang Melayu. Ya, betul. Masyarakat bukan Melayu, walaupun mereka di blok A ataupun blok B, bila ada isu yang berkaitan dengan kepentingan bangsa mereka, kepentingan pendidikan, budaya dan kepentingan kaum mereka, mereka bersatu, mereka berpadu. Di luar nampak mereka bergaduh, tapi sebenarnya di dalam mereka berpelukan, mereka berjabat tangan, tangan berpegangan, badan berpelukan, mata berpandangan, senyum berbalasan. Wah caya sama lu caya sama wah. Lu belada, wah pun belada. Itu yang berlaku. Sebaliknya kita di kalangan orang Melayu, asyik. Asah parang, asah pisau, asah kerih, nak tikam menikam, nak mudah membunuh, antara satu sama lain, pagi, petang, siang dan malam. Ini masalahnya kita orang Melayu ni ialah air yang setitik itu dilautkan. Tanah yang sekepal itu digunungkan. Itu masalahnya. Perkara titik bengik dibesar-besarkan. Sebaliknya mereka, perkara besar dikecilkan. Mereka berjaya melindungi dan menyembunyikan perbezaan. Ini kelebihan mereka. Saya suka berkaitan dengan huraian yang saudara nyatakan tadi. Tajuk kita adalah calon baru dan calon lama. Kalau kita lihat, Saudara Kit Siang ini dia duduk di parlimen ni, saya ingat kursi dia pun dah berlekuk. Saudara, kalau kita tengok Tengku Razali, kita hormat Tengku Razali sebagai ahli politik veteran. Tetapi kita melihat banyak-banyak lagi tokoh yang ada dalam negara kita seolah-olah tak nak tinggalkan kursi. Saya ingat pengalaman politik saudara Ruslan lagi banyak daripada saya. Berdasarkan penelitian saya tengok Tun Mahathir sedia tarik handbrake. Sedia undur diri untuk bagi laluan pada tokoh-tokoh baru. Apakah kesan? Saya nak tanya kesan dia sekiranya politik, minta maaf saya cakap, politik gila kuasa ini. Politik gila kuasa. Boleh saya gunakan politik gila kuasa? Ya, boleh. Politik gila kuasa ini akan terus bermain di dalam negara kita ini. Adakah ruang dan peluang yang baru ataupun ruang yang besar untuk pimpinan-pimpinan yang baru ni untuk maju ke atas? Apa komen? Saya ingin merujuk saudara Sri, merujuk kepada satu kisah bagaimana seorang Khalifah Umayyah sedang bertemu dengan satu kumpulan, satu gerombolan, satu pasukan, dan yang diketuai adalah seorang anak muda. Baik. Dengan nada yang very cynical untuk menyindir tokoh muda yang mengetuai rombongan bertemu dengan khalifah itu, beliau berkata, tidak bolehkah kau tampilkan orang yang lebih tua umurnya untuk bertemu denganku? Kenyataan ini pada anak muda itu merupakan suatu cabaran ataupun ternyata tamparan di pipinya.
Kerana kononnya dia muda, seolah-olah tak layak mengetuai ketumbukan itu, kumpul tu. Lantas anak muda yang genius dan cerdik ini serta bijaksana berkata, wahai Amirul Mukminin, kalaulah usia merupakan faktor menentukan layaknya saya untuk menjadi ketua mengetuai rumah ini, Amirul Mukminin pun tak layak jadi khalifah. Why? Kerana ada ramai lagi orang lain yang lebih tua daripada Amirul Mukminin. Itu maknanya imbasan, kiasan bahawa umur bukan faktor utama. Tetapi dalam konteks mengekalkan kuasa ini, sepatutnya orang yang sudah lama memberikan laluan. Bagaimana bisa mungkin kita nak melatih dan mendidik tenaga-tenaga baru kalau orang lama ya tidak memberikan ruang dan peluang. Ya, apa namanya, masalahnya sekarang ini ialah orang-orang tua ataupun orang lama ini merasakan dia hebat, dialah boleh segala-galanya. Orang muda belum sampai tahap. Jadi sampai bila? Sampai bila? Sampai tahap kebolehan. Sedangkan kita tahu bagaimana Khalid bin Walid ya dipecat daripada jawatannya, diberikan kepada seorang anak muda. Ternyata ketangkasannya lebih. Jadi maknanya pertamanya kita ni dalam parti we are complementary each other. Yang tua syarat dengan pengalaman, syarat dengan rempah ratus perjuangan, memberi nasihat, mendidik. Orang muda yang ada kuasa, yang ada kudratnya lebih, hormat, patuh kepada yang tua. Yang tua sayang yang muda, didik yang muda, beri peluang dan ruang. Kalau tidak akan berlaku proses transisi. Baik. Saya nak tanya soalan untuk yang akhirnya. Ya. Adakah keperluan sesuatu parti ataupun suatu NGO itu untuk membuat suatu dasar bahawa kepimpinan harus diberikan dalam tempoh yang beberapa term? Saya gunakan perkataan term. Contoh dalam UMNO ataupun PAS, dia punya Mursyidul Am mesti duduk 10 tahun saja. Presiden hanya duduk 10 tahun. Ya, saya setuju Saudara Asri. Saya setuju macam Presiden Amerika Syarikat. Ya. 2 term 10 tahun cukup. Mungkinlah dalam keadaan-keadaan tertentu paling maksimum 3 term. Cukup. Sebab term yang pertama proses mengkaji, merancang. Term yang kedua proses melaksana. Kalau yang ketiga adalah untuk melihat hasil buahnya. Cukup. Ini ada yang 6 term, ada 7 term. Ya, macam dia jadi penunggu. Penunggu berhantu. Jadi inilah yang menyebabkan timbulnya sabotaj, kecil hati. Sebab dia merasakan dialah ya segala-galanya. Supreme. Supreme. Above everybody. Jadi maknanya kalau dah 2 term, dia dah merasakan bahawa cukup sudah aku punya. Dan tak ada benda yang nak direbutkan. Dia dah memberikan suatu laluan, didikan, preparation kepada generasi akan meneruskan kesinambungan perjuangan ini. Dan akhirnya memberi peluang kepada generasi baru untuk memimpin suatu negara. Ya, maknanya kita perlukan ya idea yang baru. Mungkin muda, ideanya lebih. Mana tahu. Sebab selama ini mereka dikongkong. Ya. Mereka tak diberikan ruang dan peluang. Jadi ruang dan peluang itu harus ada sebab kita kena tahu bahawa masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada potensi, masing-masing ada peranan. Ini baru kita rasakan bahawa we are complementary each other. Baiklah, kalau kita lihat daripada hujah yang diberikan itu tadi, kita dapat simpulkan bahawa calon baru ataupun calon lama saling melengkapi antara satu sama lain. Saya ingin membawa satu kata-kata yang hebat daripada sarjana Arab. Beliau menyatakan bahawa kita dilahirkan dengan 2 pasang telinga, kiri dan kanan, supaya kita dapat mendengar daripada 2 sisi. Ia juga berupaya, saudara-saudara Ruslan, untuk menerima sama ada pujian ataupun kritikan. Di situlah kita akan membuat pertimbangan. Debaran PRU 13 semakin kita rasai. Berdasarkan apa yang kita lihat, akan berlaku sesuatu perkara yang kita tidak akan ingini. Dan ingatlah, nasib generasi anak-anak kita, anak bangsa dan sebagainya terletak pada tangan kita sendiri. Berjumpa lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.